والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, soalun, ini satu soalan. Dia kata, jika ditanya oleh orang, kalau ada orang tanya, mana pertanyaan dia? Ni kata mula dia. Dia kata, telah dahulu perkataan, telah terdahulu, telah lepas, telah dahulu, telah lepas perkataan ni bicaraan lah. Telah dahulu perkataan, telah lepas bicaraan. Perkataan di mana? Perkataan pada, yang bicaraan tu pada syarat sembahyang. Hak ni kitab kita ni, kita ambil satu bahagian aja. Kita ambil kitab puasa. Pada hasabila ni dia mula bahas je daripada semaya tu lagi. Dia bahas je daripada semaya lagi. Maka musannif kata, orang tanya, telah dahulu perkataan, telah lepas dah bicara pada syarat semaya dulu nu, juzuk pertama nu. Mana syarat semaya? Ini perkataan tu mana badal pada perkataan ni? Bicara pada syarat semaya. Mana? Barang siapa sembahyang, ini nak buat tangga saja. Barang siapa sembahyang, ikutlah semaya fardu ke sunat ke, semaya tu dengan tiada ijtihad, dengan tiada buat keputusan diri. Dia tak ijtihad pada menentukan kiblat, pada menentukan kiblat. Tu. Jadi nak semaya, syarat nak sah semaya kena menghadap kiblat. Maka sebelum pada nak menghadap, ia kena tahu dulu kiblat duk betul mana. Maka tak boleh tahu, malaikat kena ijtihad, kena buat keputusan, kata duk lek tu lek ni, kena menentu dulu kiblat tu, barulah ia boleh semaya. Tak sah semaya kalau tak menentu kiblat dulu. Maka barang siapa semaya dengan tiada ijtihad pada menentu kiblat, jawab, nescaya tiada sah oleh sembahyangnya barang siapa tu. Semaya tak sah. Semaya tak sah. Tu. Tak sah semaya dia tu. Mulai takbir tu tak sah dah. Dan jika royah pada tiada sah, dan jika nyata baginya, bagi barang siapa tu, kena kata kita,
Dan jika nyata bagi dia, sekalipun nyata bagi dia, nyata oleh nyata oleh betulnya, betul seorang, betul, yakni betul pada kiblat itu. Sekalipun nyata bagi dia betul kiblat, sekalipun tiada sah. Semaya siap misalnya apa siap dah, pada dia kata dia kata kiblat kedak lain. Dia kata kena dah tu, tempat yang menghadap tu kiblat dah tu, sekalipun betul tak sah semaya. Tak sah. Walaupun dimuafakat dengan as-shawab pun tak sah. Tu. Situ pada masalah semaya. Lepas tu orang tanya ni, pertanyaan ada sini ni soalan ada sini ni. Maka apa jua perbezaan? Apakah perbezaan antara keduanya? Kedua masalah kiblat dengan masalah puasa ni. Tu dua masalah tu beza di mananya? Tu. Semaya dengan tak menentu kiblat tak sah semaya, walaupun ginyata kata betul dengan kiblat hak ya hadap dah, tempat hak ya hadap tu betul dengan kiblat dah, walaupun begitu tak sah. Tapi puasa ni tak ijtihad dak nak buka, nak makan sahur, nak buka, tak ada ijtihad dak. Pakai buka gitu. Pakai buka gitu ya, buka dengan tak ada ijtihad. Tiba-tiba ginyata kata jatuh dah matahari tu, kena dah tu buka. Sah. Tu sah. Hak nunggi nyata kata betul kiblat dah, tak sah. Hak nunggi nyata kata kena dah buka tu lepas maghrib dah tu, lepas masuk maghrib dah tu, sah. Tu. Kalau tak nyata apa sekarang, sah pada masalah makan sahur. Tak sah pada masalah buka. Kalau tak nyata apa sekarang, sebab dia kira klik ke asal. Tak nyata ke apa? Kena ke tak kena dia duk makan sahur tu? Kena ke subuh masuk tak pergi dia tak nyata ke? Tak nyata. Maka kembali ke asal, iaitu ada waktu malam lagi, sah. Kalau you buka puasa, masuk maghrib tak pergi tak nyata lepas pada tu, pergi dengan tak ijtihad, maka tak sah puasa dia tu. Sebab asalnya ada siang hari tu. Asalnya kalau nyata tak nyata apa-apa, lepas dah. Kalau orang hak nyangga saat ni dia jaga. Kalau pihak saat ni dia boleh pergi. Kalau tak pihak saat ni dia pergi dengan gagal ya depan ni. Maka dia kata, apa beza kok mana hak ni? Tu. Beza kok mana? Jawab. Ini satu jawab. Dia kata ni jawab. Kata musannif rahimahullah, dia kata jawab. Bahawasanya tak rojak. Dia faham ke tak tu, faham tak? Kita boleh faham kitab selalu. Ya faham ni yang menunjuk atas taraf akal seorang juga. Kalau dia ngaji pak, dia nampak pak, berarti taraf dia, akal dia duduk nombor satu. Kalau dia ngaji tak faham lagi. Tak faham lagi. Dia kena ulai dengar kali yang kedua, berarti duduk tahap 2. Kalau ulai 3 kali baru reti, dia nombor 3. Kalau ulai 4 kali baru nampak, kena dengar pula nombor 4. Akhirnya faham juga tu, buka juga. Yang menunjuk atas nut juga, nut fahami tu. Ni kira ni apabila tidak ada arik yang lain lah. Ni kalau capung mengatuk gatik tu tak lewat kira teka tu dia tak lewat kira dah, sebab dia otak dia tersumat dah. Ni teka duk molek ni, teka duk biasa, otak duk lari biasa tu. Maka kita boleh agak koda diri kita. Lepas tu dah kita tahu lagu tu, kita kena buat turut cara kita lah. Aku ni sekaligunya
Kena 2 kali. 2 kali barulah nampak molek. Lagu tu. Setengah orang tu kali yang kedua tu sebagai nak peliting je, pahadah. Tu pahadah. Setengah orang kali yang kedua tu nak buat pergi faham. Kali pertama tak faham lagi. Lagu tu. Tak sama dah. Yang pentingnya sungguh lah. Gimana pun mengaji. Kata musannaf rahimahullahu taala, ia kata lagi, jawab, dia kata bahwasanya ia seorang ni. Nyo tak rajak. Seorang tu di sana, yakni pada masalah kiblat tu. Dia ni pada masalah kiblat tu, hak kata tak sah, yang kata tak sah dia, walaupun nyata kata betul dah tempat yang dia hadap tu kiblat dah, tak sah juga. Sebab apa? Dia tu di sana pada masalah kiblat tu syok antu khabar. Ia tu muqtada kalau kira. Isim bahwasa syok tu khabar. Bahwasanya ia seorang tu pada masalah kiblat tu syok, yakni syok ia, ragu-ragu ia, ya syok, ya wawih pada wujud syarat sah sembahyang. Pada wujud, pada ada syarat sah sembahyang. Mana syarat sah sembahyang? Iaitu menghadap kiblat tu. Menghadap kiblat tu. Ya syok pada ada ke tak menghadap kiblat. Kena ke tak menghadap. Tu. Dan yang asal, dan bermula yang asal pada sembahyang tu ketiadaan wujud syarat. Khabar. Ketiadaan wujud syarat, tak wujud syarat iaitu tiada hadap kiblat. Tu baik dak nanti kira. Maka tiadalah sah sembahyangnya seorang tu, tak sah sembahyang dia. Sekalipun betul dengan wakil begitu tak sah. Sebab asal tak ada syarat tu. Tu sekali lagi. Buat begini tak apa masalah. Syok pada wujud syarat. Yakni menghadap kiblat itu. Menghadap kiblat itu syarat sah sembahyang. Maka seorang itu sembahyang berhadap kiblat dengan tidak ijtihad, maka pada makna ia jatuh pada syok tentang kiblat itu. Adakah ia hadap kepada kiblat atau tidak hadap? Maka apabila syok ia, nescaya kembali kepada asal, iaitu tiada hadap kiblat. Maka tak sah sembahyangnya. Pada mula-mula takbir ia, kerana luput syarat. Sekalipun nyata betul hadap kiblat,
Tu dia. Kau tu. Jadi dia syak pada ada syarat. Bila syak pada ada syarat, asalnya tak ada syarat. Bila tak ada syarat, luput masyrut. Bila luput masyrut, maka tak sah di mula-mula takbir tu lagi. Allahu Akbar. Gi dengan gagal, tak ada syarat lagu tu. Maknanya. Maka semaya tak sah. Tak sah. Maka walau lepas pada tu, oh kena dah kiblat tu, sekalipun ya kira tak sah dah jalan ni. Tu dia. Tak serupa masalah ni lain. Tu tengok ya kata. Kata dia syarat sah sembahyang, dan yang asal itu tiada ketiadaan wujud syarat. Asal tak ada syarat. Bila tidak ada syarat, tidak masyrut. Kalau gitu jatuh tak sah jak di mula tu lagi dah. Maka tiadalah sah sembahyangnya, sembahyang oleh seorang tak sah, tiada sah. Tak sah tu yakni sekalipun betul dengan waqi', sekalipun betul dengan waqi', walaupun dia kena dah ya terhadap tu sekalipun. Kalau pergi dengan syok lagu tu, ya kira hukum tak ada syarat tu. Nampak dah? Tu masalah semaya. Sebab itulah kalau tak ada ijtihad dulu, ya tak sah dulu lagi dah. Walaupun mari nyata di belakang kata, nyata di belakang kata betul sekalipun. Tu dia. So, pergi lagi hak ni. Dan di sini, dan di sini, dan ia di sini. Kadang-kadang. Dan ia seorang tu di sini. Di sini tu di mana? Di sana tu masalah kiblat. Di sini jadi masalah makan sahur dan buka puasa ni. Di sini jadi masalah, pada masalah makan sahur dan buka puasa dengan tidak ijtihad. Tu di sini. Tu. Sini ni dia di sini lain. Di sini tu syok ia seorang. Ya syok. Ya ragu-ragu hati. Syok buku apa? Masalah apa ya syok? Hak dulu syok pada masalah ada syarat. Maka asalnya tak ada. Tu. Hak ni syok pada wujud yang membinasakan puasa. Pada ada perkara yang merosakkan puasa dia. Ya syak pada ada benda yang mempunahkan, merosakkan puasa dia. Siaplah. Punah ke tak punah? Punah ke tak punah? Kalau gitu, bila syak pada wujud yang membinasa dan yang asal, bermula yang asal pada puasa tu, iaitulah khabar, ialah ketiadaan wujud, tidak ada yang ketiadaan wujud yang tidak ada perkara yang membinasakan akan puasa tu. Kira aku asal-asal tak ada benda yang mempunah. Tu dia. Lepas tu bila nyata kata kena dah. Tak apa, so. Tu. Tu tengoklah tu. Membinasakan puasa tu buat gini pula. Betul, wujud yang membinasakan puasa, yakni dia berbuka puasa dan makan sahur. Dia berbuka puasa dan makan sahur dengan tidak ijtihad. Maka adalah ia pada makna syok ia
pada binasa puasanya atau tidak. Syak ia pada binasa puasanya atau tidak. Maka apabila syak ia maka kembali kepada asal. Iaitu tidak binasa lagi. Maka bila nyata betul ia dengan waqi', maka tidak batal puasanya. Betul ia dengan waqi', maka tidak batal puasanya. Habis itu. Tu ya. Oh. Teka duk makan nasi tu, buka puasa saat ni tu, duk dalam rumah dah rasa gelak dah. Tapi dia tak ijtihad tengok, dia perasan dia, dia perasan diri dia ya. Dia makan buka puasa, bismillahirrahmanirrahim. Makan. Boleh bubuh buah tamar dalam mulut, lepas tu buka pintu tengok, gelak sengerti dah. Gelak dah sengerti. Kalau itu sah puasa dia. Sah dia tu, puasa dia. Sebab apa? Teka duk makan tu seolah tercok. Syok guna. Ku makan. Bata ke dak bata? Bata ke dak bata ni? Tu. Lepas tu ginyata kata siang hari. Ginyata kata gelak sungguh tidak, maka sah. Kalau nyata kata cerah lagi, tak sah, kena qada. Hak tu. Kalau tak nyata apa-apa, cerah ke gelak, tak nyata apa-apa, ya kira masalah buka puasa tu batal, kerana asal tu ada siang hari, ya kira gitu. Tapi kalau masalah buka puasa tu makan sahur, maka tak apa, asalnya dok ada lagi malam. Hak tu masalah tak nyata apa-apa. Cuba perhati molek tu. Tu. Ni kira ni teka bila nyata kata betul ni. Ya pelaga masalah tu bila nyata kata betul. Patut ulama hukum sah. Tu. Takut orang buat bandingin dengan masalah kiblat dulu tu. Tu dia. Kira nampak dah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka sahlah puasanya. Mas'alatun, ini satu masalah. Jikalau terbit fajar sadiq, naik oleh fajar sadiq, subuh masuklah maknanya. Masuk waktu subuh. Orang bel subuh masalah. Jikalau terbit fajar sadiq, tak kala ia seorang tu makan, dia duk makan, bau bubuh kuah ya, dalam nasi, atau makan dah semulut dua, maka tekah tu orang baik Allahu Akbar, mulut duk mama luk cing, maka hendaklah di sini wajib ni. Wajiblah dibuangkan oleh seorang. Dibuang apa? Dibuang akan barang tu apa? Dibuang oleh seorang akan barang yang ada di dalam mulut seorang tu. Kena buang barang yang ada dalam mulut. Buat tu baik apa dalam mulut? Gapo hak dalam mulut? Gigi. Buat tu baik gigi. Bukan. Barang tu daripada makanan nak bayar lu. Barang tu jadi daripada makanan. Buat tu baik makan ni hak ada dalam mulut dia tu.
Nama pahal kat barang dalam mulut kena buat tubik habis. Gigi. Yang muka barang yang umum. Sebab tu yang datang bayan mari tu. Apa barang hak kamu tubik tu? Daripada makan minuman hakaza. Termasuk minuman katik dalam makanan ke? Duk makan air, duk minum air. Air 5. Minum susu. Penuh lagi le susu dalam mulut tu, kena buat tubik. Yang kita lah. Orang best. Wajib tu. Tak boleh weh yang duk mengarut patua ikut si Allah. Tak apa makanlah perhabis hak tu dulu. Perhabis. Ni Allah ni kata mana awak gano ni kada ada patua ikut si kata makanlah ada kalau tak makan ubat lelah lagi makanlah tak makan ubat kecil mani lagi makanlah kalau tak makan ubat darah tinggi lagi makanlah wis sudah ngarut sebenarnya taksir di orang makan tu lagi dah kalau mung tahu kata mung dok sakit dah. Tahu kata dek kita jadi kecil mani darah tinggi apa semua. Kena sipai awal-awal sikitlah. Mung kena turut syarat, bukan syarat turut mung. Lagu tu. Tu. Habis itu. Kita ni teka ni tak ada dah. Kita duk imsak buti lah kau dah duk hirup teh lagi jangan. Bor cek masa mulai tengah je ataupun 20 minit 10 minit belum pada orang nak bayar tu bukti dah segala-gala mulut cuci dah mulut cuci siap. Ni saya ke ikan dia tu misalnya babi batal apa solehat tu buang akan barang yang ada dalam mulutnya daripada makanan. Buang bila? Takluk kepada buang. Kena buang makanan tu dahulu. Maksud dahulu dia ni sebelum daripada masuk sesuatu daripadanya ke dalam rongganya. Kena buangkan apa dalam mulut nasi kena buang. Buang tu dahulu jadi sebelum daripada masuk oleh suatu daripadanya daripada barang yang di dalam mulut tu makanan tu lah. Kalau kita ada menu tu kena rujuk pada barang yang kalau kita nak pergi ke makanan tu nampak jadi boleh juga cuma hak ni bayar dah martabak dia. Jadi kena buahkan barang hak dalam mulut dia. Buah sebelum dulu daripada masuk oleh suatu daripadanya daripada barang tu daripada barang yang dalam mulut tu makanan tu masuk ke dalam rungga seorang jangan wideh barang masuk dalam rungga. Buang dulu sebelum daripada nasi tu nak jatuh masuk dalam tekak. Sebelum daripada masuk sesuatu daripadanya ke dalam rungganya seorang. Jangan dia masuk atas. Nombor dulu. Atau kemudian atau kepada dahulu. Atau buang barang yang ada dalam mulut tu kemudian jadi selepas daripada termasuk ia suatu tu. Terlepas daripada termasuk ia suatu, jadi termasuk ke dalam rongga. Nasi tu ya dua, nasi dalam mulut tak masuk dah lagi. Nasi dalam tekak turun gidah. Dua jenis. Dua jenis tu, tekak rebel tu. Tekak rebel dah tu. Nasi dalam mulut nanti nak turun, tak turun lagi. Nasi dalam tekak turun gidah. Maka kena buai sebelum daripada hak dalam mulut turun. Dan buai tu selepas daripada termasuk ia suatu tu ke dalam rongga. Buai lepas daripada hak nu masuk dah. Tak ada. Mulut dah ada. Buai ni sebelum pada hak ada tu turun.
Buai selepas daripada hak turun tu, turun gidah. Maknanya jangan bidai hak ni turun gi. Tu maknanya gitu. Ya cek lagu tu ya. Faham dah Hak nu masuk gitu bukan kita sengaja tu. Hak saat ni turun guruk gitu, masuk dengan tiada ikhtiar nyo seorang, dengan takluk pada masuk. Termasuk dengan tiada ikhtiar, dengan tiada pilihan hati nyo seorang. Hak masuk gitu. Kalau masuk dengan ikhtiar batal. Dia sengaja telai betul. Dia nasi lekat di tekak ni juga. Tekak. Bila orang baik Allah hak ni pun turun lagi. Hak di dalam mulut ni pun apa tu baik. Kita buat tu baik sebelum pada hak dalam turun, lepas tu selepas daripada hak turun tu terturun gidah. Benda tu turun gidah. Baik tu dah. Supaya maknanya hak tu lah. Jadi kira mari dua pihak. Sungguh. Hak nu turun tu dengan tiada ikhtiar, dengan tiada pilihan hati dia. Tu dia. Dengan terturung, orang panggil terturung gitu. Nampak tak tu? Kena we tu baik. Wajib kena buang. Panas air tak makan lagi. Tak boleh makan dah. Basuh mulut gitu ya. Nak telak air tak boleh dah. Kalau khui tekak, buat kana? Panas duk makan tekak ni. Tu. Aduh makan caya, makan ming. Makan ming. Behung masuk le tekak sat dah. Wah duk luar duk ada. Tu masalah. Jenis tu jenis apa sembahyang telai tapi golek kita orang kita ni ya telai tu habis dah. Tak ada kata yo telai. Ada juga soal tu belum buat tu. Atau supaya benar tu. Hukum supaya benar tu. Tu dia. Jangan. Allah ya kabir. Jaga. Tu dia. Lagi. Maka kena buang. Sebab apa wajib kena buang? Kerana ilak pada hendaklah dibuang. Dia kena buang. Kerana jika dikulumnya you kecek kulung weh. Suka. Kita suka tapi demo tak ada apa demo ni je tak ada jadi kita bila tak kulung ni kau nak pergi kau tak molek selalu kita tak itu. Jika dikulumnya sebab tu untuk syadak kita lah kitab buyah tak kecek dikulum. Dia kata kerana jika dikebamnya kebam mulut. Dia kulung ni tak ada taning tak ada. Tapi banjar tak apa banjar. Tu saya kecek dikebam. Jika dikebamnya kebal. Kebal gana. Tu kulung maknanya supa tu. Rupa tu lah. Maknanya duk tahankan dalam mulut. Maksud dikulum jadi menahan dalam mulut. Menahan benda dalam mulut. Tak usah bertubik. Kerana jika dikulum oleh seorang, dikulum akan makanan itu, ia kemai makanan itu, ia sekat makanan itu dalam mulut dia, tak lepas-lepas. Maknanya
Gahai tu baik benda, nak telai pun nak doleh tu. Jika dikulumnya akan makanan tu, maka dia kata, jawab jika. Kalau tak kena. Nak jawab di mana? Tak jawab lagi. Maka bila dikulum, maka atau pada dikulum. Bila dikulum, dikebal, maka termasuk sesuatu, termasuk oleh suatu daripada makanan tu. Gis masuk oleh suatu daripada makanan tu termasuk ke dalam rungga bagi seorang. Teka duk kemat nasi dalam mulut dia. Tak wai tu baik. Takdir kata jika teka kulung tu, maka termasuk suatu daripada makanan termasuk dalam rungga. Nasi hodok kemat dalam mulut tu jatuh dalam rungganya. Nascaya batal lah puasanya. Puasa seorang batal puasa dia. Jawab bagi jika dekat situ. Sebab tu tak leh. Tak leh. Pakai kena buat tu baik lalu dah. Kalau kacau hidup lalu tu, tak apa juga sah puasa, tapi takdir kata kita masuk benda dalam bunga batal. Ya tak supaya kita buat. Nasi dalam mulut. Bila orang bas kita buat tu baik. Takdir kata dalam keadaan buat tu kita masuk sah, tak batal. Orang panggil masuk dengan tidak ikhtiar kita. Dah tak? Ya kita tidak taksir. Kita tidak buat mudah-mudah. Hak ni dah saja bubuh dalam mulut. Buat apa dalam mulutmu? Lepas tu pergi masuk juga, terjatuh masuk juga dalam rungga, batal puasa kita. Sebab tu tak leh. Faham tak tu hukum tu? Nampak tak? Batal puasa dia. Sebab apa kata batal? Ilat pada batal kerana taksirnya. Taksir oleh seorang. Taksir seorang. Taksir ni buat main-main, buat bermudah-mudah, buat ringan, buat mudah, buat main. Dia taksir. Taksir. Sebab apa kata taksir? Kau dulu. Taksir tu sebab mengulum dia. Sebab mengulum dia makanan tu. Dia ulung apa? Tulis pada taksir tu, yakni kerana mengulum makanan ketika itu tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan apa-apa. Dan tidak ada faedah. Tu. Tak ada tujuan apa. Tu taksir betul dah mung tu. Mung tu saja je tu. Saja-saja orang panggil. Maka kita terjatuh juga nasi sebiji dalam tekak kita, batal puasa kita. Tak boleh main. Lebih lagi barang pasang licing-licing lah. Ya turun ni. Adalah nazib yang dimakian itu seperti mengulum ia akan makanan. Ya tersyadak guna kebam belaka ni. Seperti mengulum ia akan makanan pada siang hari dengan disengajanya, maka termasuk suatu daripadanya ke dalam rungganya, maka batallah puasanya dengan dia. Sebab taksirnya dengan mengulum dia. Bersalahan jika diperlannya akan makanan itu dengan lupanya, maka tidaklah batal puasanya dengan dia, kerana lupanya itu menghilangkan akan taksirnya. Faham tak? Boleh? Jawab bandingnya. Adalah nazib, bandingan. Adalah bandingan bagi yang dimakian itu.
Dimakan itu batal puasa sebab mengulum makanan ni. Tu. Wak bandingi supaya ni. Bandinginya kata dia. Kita makan sahur saat ni dah. Kita makan sahur apa tu? Orang azan subuh dah. Bila orang bang azan subuh, kita kena buat tubik. Tapi kita tak buat tubik. Kita kembali dalam mulut kita gitu. Tiba-tiba kita jatuh dua masuk dalam tekak rungga kita, batal puasa. Bandinginya dia kata, seperti mengulung ia seorang. Mengulung akan makanan ataupun minuman lah. Ia mengulung makanan akan atau minumnya. Mengulung tu pada siang hari, tengah hari. Tu siang hari dah. Yang mengulung tu dengan sengaja seorang. Siang hari, oh lapar nasi dah weh, wak bubuh le mulut leleh. Dia kata, boleh mulut leleh. Boh. Tengok. Maka termasuk oleh suatu daripada makanan tu, termasuk takluk ke dalam rungga bagi seorang. Makannya gimana? Nasi jatuh masuklah tekak rungga. Maka batallah puasa seseorang. Batal dengan sebab termasuk suatu daripadanya ke dalam rungga tu. Dengan termasuk ni tu. Batal puasa. Sepatu je kata. Sepatu. Cuma hak ni awal sikit, awal hari. Hak nu tengah hari. Benda tu lah. Ya. Sebab apa batalnya? Ilat pada batal. Sebab batal tu sebab taksir oleh seorang. Taksir dengan tak lupa pada taksir. Sebab dia taksir dan bermudah-mudah dengan mengulumkan makanan tu. Kok tu. Jadi mai betul. Bersalahan tak serupa ni jika ditelannya seorang, dipertelan oleh seorang, telan akan makanan itu, pertelan dengan lupa oleh seorang tu, lupa gapo, jadi lupa akan keadaan dia yang berpuasa. Apa itu? Jadi lupa akan keadaan dia yang berpuasa. Lupa akan keadaan dia yang berpuasa. Dia lupa. Dia bubuh dalam mulut. Nasi tu boleh mulut sungguh. Lepas tu bubuh gi. Terlupa kata dia duk puasa. Telah turun. Hak tu masalah tu lepas dah. Batal tak? Tak batal. Tak batal. Hak saat ni dia bubuh dalam mulut dia. Lepas tu dia ingat kata dia duk puasa, tiba-tiba kita terjatuh. Hak tu batal. Sebab mu nak main nampaknya. Tak tu? Boleh? InsyaAllah. Hukum ni dah. Jaga-jaga tu. Nak faham ibarat dia tu sadah. Nak ingat masalah pula sah lagi. Tu dia. Allahu Akbar. Waktu dah tu penting ingat tu. Tu dia. Bersalah jika pertelannya akan makan itu dengan lupanya, maka tiadalah batal puasa oleh seorang tu. Tak batal puasa bagi seorang tu. Tiada batal dengan sebab diperlan tu, dengan sebab ditelankan makanan tu, tak batal kalau dia terlupa tu.
Sebab apa tak batal pula ni? Ilat pada tiada batan. Kerana lupa oleh seorang itu, lupa dia tu menghilangkan akan taksidnya, akan nama taksidnya seorang tu. Bila kata lupa, orang tak panggil taksid dah. Dia tu lupa. Lupa tu menghilangkan akan nama taksid, akan nama bermudah-mudah seorang tu. Tak panggil taksid kalau dia lupa. Hak saat ni dia taksid sebab dia tak terlupa. Kata dia duk puasa, tiba-tiba kita jatuh nasi dalam tekak dia yang dia kemai tu, maka hak tu batal kerana dia taksid. Tu. Faham tu dah. Sikit je tu, sikit je. Allahu Akbar. Masya-Allah, banyak masalah lah kita ni, banyak masalah doa lah. Banyak doa siapa kecil tak habis nak ingat. Tu. Ya Allah. Mas'alatun blodah. Ini satu masalah. Jikalau terbit fajar shadiq, terbit fajar shadiq, masuk subuh lah maknanya. Jikalau terbit fajar shadiq, tak kalau ia jima. Pula dah. Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bubuh ya kawan. Terbit fajar tak kalau ia seorang tu jima', yakni akan isterinya lah. Takdir hak winapok lebih munasabah. Jima' isteri dia. Orang bersubuh. Apa nak kata? Tak lemah orang kita dah. Jawab jikalau. Nascaya wajib atasnya, atas seorang tu wajib boleh mengeluarkan zakatnya, zakat seorang. Wajib kena mengeluar, mencabut. What to bake, where to bake. Mengeluarkan zakat dia, zakat seorang tu. Where to bake daripada apa, tak kena takdir lah tu. Wajib boleh mengeluarkan zakatnya. Mengeluar tak lo dengan segeranya. Kena keluar dengan segeranya. Segera mengeluar tu. Apa dengan segeranya? Yang ni pada masa itu selalu. Kena keluar selalu. Mungkin kata, waktu baik semata. Dah lu. Tak boleh. Lepas tu waktu baik tu macam-macam pula. Waktu baik buat apa? Waktu baik nak bubuh semula ke? Waktu baik ke apa? Tu. Mengeluar tu kena kait pula. Syarat nak boleh panggil tak batal tu. Mengeluar yakni tulis situ. Mengeluarkan zakat dia tu yakni dengan qasad meninggalkan jima'. Dengan qasad meninggalkan jima'. Bukan cabut untuk bersedap-sedap. Bukan cabut untuk bersedap-sedap. Maka kalau cabut untuk bersedap-sedap, duk ngiling apa untuk bersedap-sedap, nascaya batal puasanya ketika dicabut itu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala larang dah, jangan. Lek malam ya boleh.
Dek siang hari tak boleh. Ya jima' ni, sebut kata jima' ibarat daripada apa? Bila sebut kata jima', jima' ni ibarat daripada memasukkan zakat ke dalam farad dan keluarkan zakat. Itu panggil jima'. Itu jima'. Masuk zakat, keluar zakat. Masuk zakat, keluar zakat. Masuk waktu baik. Itu apa panggil jima'. Bukan masuk saja duk kenal itu, tak. Masuk dan waktu baik. Maka waktu baik tu dua alasan tak ni. Kalau ya waktu baik, sebab kalau tak waktu baik tak sedap. Masuk saja kena bawa waktu baik. Kalau tak bawa waktu baik tak sedap. Maka cabut tu baik untuk nak wis sedap ya. Hak tu tak leh. Cabut nak wis sedap tu batal tu cabut tu lagi dah puasa. Bila dengar orang bel, kena qasad nak tinggalkan jima' dah. Cabut untuk nak tinggalkan jima'. Betul? Lah. Kerah-kerah pun putih. Tu. Bila qasad nak tinggalkan jima' tu, barulah tak batal puasa. Sebab apa? Sebab apa tak batal? Sebab puasa-puasa ni wajib kita kena imsak. Kena tahankan diri daripada segala benda yang membatalkan puasa. Mula daripada fajar sampai ke jatuh matahari. Maka bila orang bel nyata kata fajar, kita cabut nak tinggalkan jima' tu, makna kita imsak dah. Bila kita imsak, kira mula imsak kita situ. Tak batal sebab kita imsak. Ni bukan imsak. Imzak. Oh, tu imzak tak leh. Oh, siap bakso tak lewat kecap banyak ni, mak ni. Tak leh. Baca gitu-gitu jadilah dia kata. Yang kecap banyak. Tik naik pala dah ni. Saja ya dak supo ya, jangan nak tuju ke pok supo ya kita pun siapa-siapa pun kalau masuklah zakarun rajulun min bani adam ke siapa-siapa pun cuma nak wayak hukum tak boleh main kadang-kadang kita ni berlaku. Ni maknanya kadang-kadang dia duk wasa tak apa lagi tak bel lagi deh yang ngewai. Ni pengalaman orang bini dah ni. Kalau nak jimat pian malam, jimat waktu malam kena beringat benar kalau boleh puasa. Sebab masa buk makan sahur tu sepuk sangat dah. Tu je. You know? Jimak tu wati dah lah. Maknanya wati ni wati jimak. Apa tu? Jimak wati hak tulah. Ya jimak ni kalau wati ni maknanya dengan perempuan. Dengan perempuan. Jadi kau dulu masalah beza lagu mana jimak dengan wati ni kau dulu dah. Dia ada umum sa tu. Dia ada umum sa daripada dua tu. Jatuh panggil wati, isteri panggil mautu, yang diwatikan dia. Tu. You iktibar gapo tu kalau kira semula tu dah. Tengok semula tu. Iktibar gapo padahal benda nampak tulah dah tu. Kalau jima' ni dia kira sekali. Jima' ni ya. Hai tak kira jima' ni asalkan masuk kepala hasyafah hasyafah ke dalam farad tu kira jima' dah. Jima' dah. Walaupun tak keluar sekalipun dinamakan jima' dah tu. Ada semula.
Apa beza kadang ada sikit ya. Sikit sangat ya. Ada umum, ada khusus ya sikit. Tak ada tu kecil lah. Waktu tu. Kau kira dah nanti nak ayat semula. Insya-Allah. Kata musannif rahimahullahu taala, wajib kena keluarkan zakat dia dengan segera, cabut cepat-cepat. Tu. Kalau dia tetap kalau terbit fajar shadiq tetap kalau ia jima, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya dengan segera. Maka tiadalah batal puasanya dengan mengeluarkan dia. Dan jika inzan ia sekalipun, kerana bahawasanya mengeluarkan zakatnya itu meninggalkan jima namanya. Tapi jika dikosatnya dengan dia meninggalkan jima, dan jika tiada dikosatnya dengan dia meninggalkan jima, tiada sah puasanya. Tu. Sekali lagi. Maka tiadalah tu. Maka tiadalah tafriq daripada wajib atasnya mengeluar. Maka tiadalah batal puasa, tak batal puasa. Tiada batal dengan sebab mengeluarkan dia akan zakat. Kita mengeluarkan zakat tak batal puasa kita. Mengeluar tu kerana hendak meninggalkan jima' tu lah dia. Tu. Tak batal dengan mengeluarkan dia. Dan jika royoh pada tiada batal, tak batal dengan mengeluarkan zakat. Mengeluar jadi kena kait semua tu mengeluar jadi kerana hendak meninggalkan jima'. Walaupun muslim nak kat ke depan pun takut kita pergi baca-baca ya kena sila ilat ni. Mengeluar tu kerana hendak meninggalkan jima'. Tak batal puasa, dia nak tinggal dah. Tiadalah batal tu royoh. Dan jika inzal ia seorang, jika keluar mani ia seorang, sekalipun tiada batal. Inzal, jadi inzal pada ketika cabut itu. Inzal pada ketika cabut itu. Ketika cabut lelai cabut tu tubik air. Keluar mani. Sekalipun keluar mani tak batal puasa dia. Sebab apa keluar mani tu tak batal? Kok mana pula? Takut orang tanya, takut orang kata, "Hei, takut gi batal dengan sebab keluar mani tu Hai tak batal kerana keluar mani tu terjadi daripada jima' yang harus. Daripada pekau yang harus. Tu tak ada apa lah tu. Jika inzal ia sekalipun tak batal. Jaga. Ni tak keluar inzal lagi, nak usaha inzal hak tu tak boleh. Tak boleh. Jaga tu dah, masya-Allah tu hukum dia. Sebab apa tidak batal tu ilat pada tiada batal? Kerana bahawasanya seorang tu mengeluarkan kerana bahawasanya dalam irsyad ni kerana bahawasanya mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan oleh seorang akan zakatnya, akan zakat bagi seorang tu, mengeluar oleh seorang akan zakat dia tu, dia cabut zakat dia tu khabar ialah meninggalkan jima'.
yakni dinamakan meninggalkan jima'. Dinamakan meninggalkan jima'. Orang panggil tinggal jima' dah tu. Ya keluar zakat dia tu, ya waktu baik zakat dia tu, dinamakan dia tinggal jima' dah tu, tak mau jima' dah tu. Maka meninggalkan jima' ni dibilang masuk dalam mula imsak. Tulis situ. Pada meninggalkan jima'. Maka meninggalkan jima' itu dikatakan imsak. Maka sah puasanya. Sah puasanya. Sebab dia mula imsak dah. Seolah nasi pun berhenti lah ke dah. Jimat pun berhenti lah ke dah. Seolah kata gitu. Bila orang bepak, pak cambuk tubik. Berhenti lah ke. Nasi pun berhenti lah ke. Sebab jimat pun berhenti lah ke. Maka tak apa lagi tekah tu. Nampak tu dah? Orang panggil kerana keluar tu menamakan tarkul jimat dah. Tapi meninggal tu dinamakan meninggal tu jika kait pada meninggalkan jima'. Kata meninggalkan jima' tu jika dikosatnya, dikehendak, ditujunya seorang, dikehendak oleh seorang, dikehendak, dikosat dengan dia dengan mengeluarkan zakat tu. Dia kosak dengan mengeluarkan tu, kosak akan meninggalkan jima'. Dia kosak meninggalkan jima'. Kalau dia kosak nak meninggalkan jima', maka tak batal puasa dia. Berarti kalau dia tak kosak meninggalkan jima' batal. Cabut dulu kata. Dan jika tiada dikosatnya dengan dia meninggalkan jima', dan jika tiada dikosat olehnya oleh seorang, dikosat dengan dia dengan mengeluarkan zakat tu, dia tak kosat dengan mengeluarkan zakat tu, tiada dikosat akan meninggalkan jima'. Dia tak kosat meninggalkan jima'. Pakuk mana kosat gapo? Tulis itu pada tiada dikosat. Kalau dia tak kosak nak tinggalkan jima', dia kosak gapo? Yakni dengan bahawa tiada kosat apa-apa. Ataupun kosat untuk bersedap-sedap jua. Ataupun kosat untuk bersedap-sedap jua. Dia tak kosak apa-apa ataupun kosak untuk bersedap-sedap jua. Kalau lagu tu, jawab bagi jika tiada sah puasanya. Puasa seorang tak sah puasa dia. Batal puasa, tak sah puasa. Tu. Kerana dinamakan jima'. Demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah. Demikianlah hukum tu. Demikianlah hukum pada masalah ini tu. Demikianlah masalah ni. Tu jawab daripada masalah tu jikalau mari tu demikian jawab situ. Bermula demikianlah hukum masalah ini ni. Khabar. Ialah hukum yang tersebut ia di dalam Tuhfatul Muhtad bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kita tengok di sana hukum ni tak ada. Bila ada tuhfah ada nihayah pun ada, lebih kurang tu murni dah. Ya mata tulah. Mata Minhajul Talibin berlaku. Tapi la tuhfah tu halus sikit. Nihayah wal murni rengkah-rengkah. Murni rengkah-rengkah. Habis itu. Dan jika dikekalinya akan jima', tak saya berhenti. Duk sedap ni? Dan jika dikekali, diteruskan nyonya seorang, dikekali oleh seorang akan jima',
Kekal jimat. Orang bel dah. Orang bel dah bel. Dia kata. Tak kira aku ni. Kata. Tak cara aku ni. Jika dikekali akan jimat, macam mana dikekali? Panggil tafsir ataupun taswir rupa. Taswir rupa dikekali tu, tapi yang mari seperti gitu ya. Taswir rupa dikekali seperti tiada dikeluarkan olehnya oleh seorang, tiada dikeluar akan zakatnya, zakat seorang tu. Dia tak waktu baik, tak waktu keluar zakat dia. Tiada dikeluar dengan segera. Takluk kepada tiada dikeluar tu. Tak dikeluar dengan segera. Bukan kata tak waktu baik kan, waktu baik juga dia sudah dulu. Ada. Tak waktu baik dengan segera, dengan cepat. Dengan pada waktu tu selalu. Dia tak keluarkan zakat dengan segera. Tiada keluar tu takluk pada ketika terbit fajar, jadi fajar sodik. Ketika terbit fajar sodik tu dia tak waktu baik lalu dah. Berkekalan lagi, kera lagi. Tak sudah lagi. Jawab, jika dikekali akan jimat lagi dengan tidak keluarkan zakat ketika orang bel tu. Jawab, nascaya tiadalah sah puasanya. Tak sah, batal. Tak sah puasanya. Puasa seorang bukan batal dak sebab tak jadi puasa di mula lagi. Kalau batal ni maknanya ada jadi puasa dah, lepas tu pergi batal. Hak ni tak sah puasanya, puasa seorang. Tak sah puasa dia. Dan wajib atasnya, atas seorang tu wajib kafarah. Jadi kena kata wajib atasnya qada dan kafarah. Kena gitu. Wajib qada puasa hari itu dan kafarah, bayar kafarah jimat bulan Ramadan. Kafarah kena kafarah. Sebab apa kena kafarah? Sebab apa kena kafarah? Qada tu sebab batal dah. Sebab tak sah puasa tu. Lepas tu sebab kafarah dengan sebab orang beda. Dia nak jimat lagi. Maknanya seolah kata ni masa mula pak. Sebenarnya dia kena puasa dah. Masa mula puasa dah. Dia ni mula puasa pak, seolah kata jimat, mula puasa dengan jimat. Bila mula puasa dengan jimat, maknanya dia membatalkan puasa dia dengan jimat. Tak? Seolah dia buka puasa dengan jimat dah. Membatalkan puasa dengan jimat. Bila membatalkan puasa dengan jimat, jadi kafarah. Wajib kafarah situ, bayar kafarah. Nampak tu dah? Tu bayar kifarah. InsyaAllah depan ada masalah kifarah. Kafarah dia ada apa tak bayar masalah jimat gapo yang ada bahasa dia. Tu. Sebab apa tiadalah sah puasanya? Ilah pada tiada sah. Dari kerana tetap kalau adalah mengekali ia seorang akan jimat tu. Teka kalau dia tu duk mengekali berterusan jimat. Terusan jimat tak ni tu. Tetap kalau dia meneruskan jimat tu. Kau dulu. Tetap kalau mengekali jimat itu menegah. Oh, masya-Allah tak kena. Mengekali tu isim adalah, menegah tu khabar adalah. Adalah tu jawab bagi tetap kalau. Duduk situ. Oh, jawab situ. Dari kerana
Tetap kalau adalah mengekali jima itu ialah menegahkan sah puasa, menegahkan, menyekat akan sah puasa. Kita mengekali jima tu menyebabkan tak sah puasa. Moga puasa ni kena mula tahan daripada jima, tiba-tiba kita mengekali jima, maka tetap kala adalah mengekalikan jima itu ialah menegahkan, menahan, menyekatkan sah puasa. Lalu tu tu jawab lawak tu tak kalah. Lalu tu adalah ia seorang itu, seorang tu seolah-olah membatalkan ia seorang akan puasanya. Puasa seorang tu membatal dengan jima, seolah kata ia batal puasa dia dengan jima. Maka bila batal puasa dengan jima, kena qada dan kifarat. Maka iaitu membatalkan puasa dengan jima tu mewajibkan kafarah, kena bayar kafarah. Tu masya-Allah dah. Tu habis itu. Badai lu. Betul. Betul dah. Hello. Sikit je dah. Dia bak jimak jadi gemar mari selalu. Kolu. Ada sikit lagi insya-Allah. Kita mula isyak pula ya. Malam ni nak banyak masa untuk ibadat sikit lain-lain pada mengajar. Kita di 10 akhir Ramadan ni rasa nak juga sikit-sikit. Tu. Habis itu inilah tengah-tengah hari insya-Allah kita berat pula. Ada satu rukun lagi, itu rukun yang ketiga, shaim, rukun tiga. 3 rukun puasa ni. Habis. Jangan tengok depan, oh banyak lagi dia kata. Buka tengok depan, oh banyak lagi. Jangan tengok depan. Syarat nak naik bukit jangan tengok ke atas depan sangat. Bila kita naik bukit nak wis semangat naik ke, kena tengok kok belakang hok kita mari tu. Jauh dah weh kita mari. Tinggi dah weh kita naik, tinggi dah weh. Dengan sebab tinggi dah nak turun buat salah, naik lagi. Tu ya orang panggil. Kalau tak tengok le belakang, tengok depan semata, oh tak rok dah kle. Oh tinggi lagi jauh lagi. Tu. Maka kita ni buka tengok hok mengaji mari dah, tapi banyak dah weh mari weh. Tu tak itu ke? InsyaAllah sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Tapi ngaji, banyak masalah dalam kitab ni. Sabila saja ni banyak masalah. Padai dah. Soalan kata bab puasa ni padai dah. Lebih pada fardu'in. Dia menguasai fardu kifayah gapo kata dah kena ya. Tapi kalau kira-kira ya adalah lebih kurang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok semula kemudian kata inilah perintahnya pada yang tahu akan terbit fajar. Pada ketika permulaan terbitnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. Nas'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin.